Assalamualaikum, Tawi Tawantang, saya Hikmah Jeni. Masyarakat Dusun Tatana di Kuala Penyu turut menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Bagi masyarakat Dusun Tatana yang kebanyakannya menetap di Kuala Penyu, Tahun Baru Cina adalah perayaan utama mereka sejak dahulu, menerusi perkahwinan antara sub-etnik itu dengan masyarakat Cina. Segala tradisi dan pantang larang yang diamalkan oleh masyarakat Tionghoa ketika menyambut Tahun Baru Cina turut dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Tatana. Antaranya acara makan besar, upacara sembahyang untuk nenek moyang, pemberian angpau, membakar mercun, serta pantang larang tidak boleh memotong kuku dan rambut sehingga sambutan Cap Gome. Itu antara adat yang turut diamalkan keluarga Rosalie Francis yang berasal dari Kuala Penyu dan kini menetap di Kampung Pengalat, Papar. Rosalie berkata, biarpun kini beliau sudah memeluk agama Islam, namun Tahun Baru Cina masih diraikan. Memasuki hari kedua perayaan Tahun Baru Cina dalam suasana norma baru, Rosalie merasa sedikit terkilan kerana mereka 5 beradik tidak dapat meraihkan Tahun Baru Cina bersama keluarga di kampung halaman. Hanya sambutan bersama ahli keluarga dalam rumah yang sama saja diadakan. Menurut Rosalie, setiap kali menjelang Tahun Baru Cina, beliau bertanggungjawab menyediakan juadah makan besar pada malam Tahun Baru Cina dan pada pagi hari pertama, manakala adik-beradiknya akan menghias rumah. Akibat sekatan rentas daerah dan negeri, tahun ini Rosalie dan 5 beradiknya hanya meraihkan Tahun Baru Cina di rumah masing-masing dan hanya membuat panggilan video kepada keluarga di kampung. Turut berkongsi suasana Tahun Baru Cina yang agak sepi tahun ini adalah Margaret Chu yang berasal dari kampung Mendugi, Kimanis. Untuk keluarga anak-anak saudara yang tidak pulang ke kampung, beliau mengirimkan angpau melalui perbankan online sahaja. Katanya, biarpun sambutan Tahun Baru Cina kali ini agak suram, adat masyarakat Cina perlu terus dikekalkan kerana itu sudah menjadi tradisi mereka setiap tahun. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Sabah mencatatkan penurunan kes positif baru COVID-19 buat hari kedua berturut-turut dengan 101 kes dilaporkan hari ini berbanding 118 kes malam. Ini adalah bilangan kes harian terendah di Sabah sejak 1 Oktober tahun lalu. Jumlah kumulatif di Sabah kini 51,216 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, kerajaan negeri amat mengharapkan di Sabah akan terus mencatatkan penurunan selepas ini. Sehubungan itu adalah diharapkan rakyat negeri ini dapat terus mematuhi arahan-arahan semasa dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mencapai sasaran sifar COVID-19. Masidi berkata, 1 kes kematian dilaporkan hari ini iaitu di Kalabakan. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Tambunan bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 174 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,150 pesakit sedang menerima rawatan. 38,195 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Semua penduduk di 2 lokaliti di Sibujaya, Sarawak wajib menjalani ujian saringan COVID-19.
Semua penduduk di Rumah Pangsa dan Perumahan Taun Villa Sibu Jaya di Sibu, Sarawak yang kini diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari bermula semalam diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19. Dua ujian saringan besar-besaran yang disasarkan kepada penduduk Sibu Jaya sebelum ini tidak mencapai sasaran ditetapkan. Semua penduduk di kawasan ini akan dimestikan untuk menjalankan swab test ini supaya kita dapat mengesan mana-mana kes-kes positif akan dimasukkan ke hospital dan dalam masa 2 minggu ini kita pastikan tidak ada jangkitan berlaku dalam kawasan ini. Sebab itu PKPD ini terpaksa kita kenakan selama 2 minggu. Dr. Anwar berkata bekalan makanan kepada penduduk di dua lokaliti di Sibu Jaya telah dihantar sejak Rabu lalu oleh pejabat daerah dibantu tentera. Semua unit-unit rumah di Rumah Pangsa dan juga di Taun Villa bekalan makanan. Ya, usaha ini telah dilakukan oleh pihak SRDC, oleh pihak pejabat daerah dan juga bantuan daripada ATM. Kita telah menghantar pada hari ini. Dan seterusnya, mereka akan dibekalkan sekali lagi oleh pihak kebajikan selepas ini. Jadi kita akan menghantar 2 kali bekalan dalam masa 2 minggu ini untuk kawasan lockdown flat Sibu Jaya dan juga di Taun Villa ini. Ini pula langkah untuk memantapkan lagi pasukan bola sepak Sabah. Bekas penyerang import sensasi Sabah dari Australia, Scott Ollerenshaw, amat teruja apabila diberi peranan sebagai pengarah teknikal Sabah Football Club, Sabah FC musim ini. Menurut Ollerenshaw, beliau sudah lama mengikuti perkembangan bola sepak di Malaysia, khususnya di Sabah, dan berharap kehadirannya dalam Sabah FC akan mampu mengubah wajah skuad Tambadau kembali menjadi pasukan diguruni. Beliau terbabit dalam bola sepak Malaysia sejak 15 tahun lalu dan membawa masuk beberapa pemain yang kini antara yang terbaik termasuk Brandon Gunn, Matthew Davies dan Corbin Ong. Ollerenshaw berkata antara visi utamanya adalah untuk meningkatkan tahap kejurulatihan di Sabah dengan membantu jurulatih berpotensi dari negeri ini untuk ke peringkat yang lebih tinggi. When I was asked to come back, for me, my first thing was excited. Okay. Because my heart is still here. I've lived in Sabah all these years. I've watched Sabah. I've watched the Sabah team underperform for a lot of years, and I'm excited now because I can see great things happening. Yeah. So in terms of my role, we start from the top, going down, the coaches. We have some very promising young Sabahan coaches here. You know, we have Burhan, Johnny Dominikas, we have Julius Arting. All your teammates. All my former teammates that are still involved, getting them educated so they get their FIFA, their actual FIFA Pro, so that they can coach at the highest level here. Ollerenshaw berkata demikian dalam temu ramah yang disiarkan dalam Facebook rasmi Sabah FC semalam. Mengulas mengenai peranannya dalam skuad Tambadau, Ollerenshaw berkata beliau hanya berperanan dari segi pemain import atau membimbing mereka dalam pasukan. We need to get as many of our young Sabahan coaches educated and fully licensed as possible. That's number one. Number two is the state team. Coach Kernawan is the boss, he's in charge. My role in terms of foreigners, a bit of a mentoring role. Ollerenshaw adalah antara penyerang import terbaik pernah menyarung jersey Sabah. Beliau berjaya membantu pasukan Sabah menjulang Piala FA pada 1995 dan menjuarai Liga Perdana, kini Liga Super, pada tahun berikutnya. Ketajaman beliau selaku penyerang juga terserlah apabila muncul sebagai penjaring terbanyak saingan Liga Perdana pada 2 musim berkenaan. Bagi menghargai sumbangan penghantar makanan dan barangan, parti komponen serta Sekutu Perikatan Nasional Sandakan menganjurkan program agihan makanan kepada penyedia perkhidmatan itu semalam. Exco Armada Nasional, Biro Kebajikan Luar Bandar Bersatu, Henry Hamdan berkata, golongan itu merupakan
petugas barisan hadapan yang memudahkan kehidupan masyarakat, khususnya ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebagai menghargai jasa mereka, Perikatan Nasional Sandakan mempelawa para riders ini untuk datang mendapatkan set makanan bermasak secara pandu lalu. Menurut Henry, sebanyak 500 pek makanan diagihkan mulai 10 pagi hingga 4 petang semalam dan berharap akan menganjurkan lebih banyak program serupa pada masa akan datang. Pasukan Keselamatan menahan 21 individu yang didapati cuba merentas daerah menggunakan laluan tikus dekat Beluran pagi semalam. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintenden Kasim Muda berkata mereka ditahan sepasukan anggota daripada Batalion 20 Pasukan Gerakan Am PGA ketika membuat rondaan di laluan tikus terbabit kira-kira 5.30 pagi. Mereka berumur 3 hingga 41 tahun dan mendakwa berpindah dari sebuah ladang sawit di Telupit ke sebuah lagi ladang di Kinabatangan. Kedua-dua ladang milik sebuah syarikat yang sama. Seramai 16 orang daripada mereka tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah dan dipercayai warga Indonesia. Manakala 4 lagi adalah rakyat tempatan dan seorang warga Indonesia mempunyai dokumen yang sah. Dalam kenyataan hari ini, Kasim berkata pihak berkuasa turut merampas 3 kenderaan pacuan 4 roda. Saya Hikmah Juni, Konsepatan.